Okay, right. So Ana, kita ada few soalan ni kan. Alright. So you nak buat secara apa, fun ke ataupun you nak serius? Mana-mana. Mana-mana je. Okey je. Dia accountant je, dia akan jadi macam, saya kena jawab. Okay. Okey je. Boleh Okey je. Okay, by the way, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Azim daripada Dr. Kayu. Okay, hari ni kita ada special guest yang mana, kalau korang nak tahu, dia ni merupakan accountant tau. Saya pernah pergi ke kelas dia sebelum ni. Alhamdulillah kita, orang kata saya banyaklah ilmu yang saya dapat walaupun separuh hari. And we have tremendous activity, you guys, kalau korang nak tahu. Okay, sebelah saya, Alright. Puan Suzana. Cik Suzana ke Puan Cik Suzana. Cik Suzana. Single lagi? Single. Single. Okay ke? Tak apa. Kan? Betul. Dia jadi single strong woman ni dia lain kan? Betul. Okay, by the way, sebenarnya bila we talk about accounting ni, benda yang paling saya rasa takut saya nak hadap. Okey. Yang saya rasa bila saya tengok account je, saya nak buat apa lah, saya nak start dari mana. Okay, so saya nak tanya soalan lah kepada you. Okay, apa the craziest expenses report yang you pernah buat selama you jadi accountant ni? Okay, craziest expenses Okay, I rasa kalau dalam pengalaman saya lah, benda-benda yang saya rasa gila lah kan, yang saya pernah jumpa adalah kita orang, maksudnya masa saya kerja dulu, kita orang pernah audit sesuatu benda yang sebenarnya tak wujud. Serius tak wujud? Dia tak wujud. Tak wujud? Macam mana dia tak wujud? Okay, macam mana dia tak wujud tu di mana selepas 5 tahun kita audit benda tu, kita baru tahu benda tu tak wujud sebab benda tu jadi kes di LHDN. Okay, dan masuk SPRM. Means yang tak wujud tu figure yang tak wujud ke, duit yang tak wujud ke, apa yang tak wujud tu sebenarnya? Business tu sendiri tak wujud. Wow. Serius guys. Okay. Serius. Okay, kalau saya cerita kan, okay, contohnya auditor kita kena check dekat tempat tu, the existence of the business. Okay. Tapi masa tu sebab satu kita kenal klien tu, dia adalah bisnes-bisnes lain. Lepas tu dia ada bagi satu kiranya bisnes di luar negara. Kita sebagai auditor, kita tak sampailah pergi ke luar negara sebab kita dia kata bisnes tu, duit tu masuk di Malaysia tapi bisnes tu di luar negara. So kita pun berdasarkan dokumen dan info yang kita dapat daripada klien, kita terima. Masa tu mungkin part auditor tu diorang just tak pergi je, tapi account tu semua ada, documentation semua ada, gambar semua ada, receipt semua ada. Receipt semua ada, semua wujud, orang semua wujud, semua wujud. Tapi selepas 5 tahun, saya sendiri sebagai orang yang buat tax, tiba-tiba saya diberitahu sebenarnya bisnes tu tak wujud. Dan itu adalah satu bisnes yang sebenarnya dibuat, direka untuk membawa duit masuk ke Malaysia. Faham wow. Okay. Hey, this is new experience kat saya. Saya tahulah ada kalau orang sebut money laundering. Yes. Money laundering lah. They talk about money laundering. So memang ada setengah tu dia mewujudkan bisnes juga kan? Yes. Disebabkan kes tu lah sebenarnya kenapa saya belajar pasal forensic accounting and financial criminology. Okay. Saya suka term dengar forensic accounting ni. Actually forensic accounting tu apa sebenarnya? Alright, bila accounting ni kita dengan perkataan forensik maksudnya kita membedah benda-benda lah. So bila forensic accounting tu maksudnya kita membedah benda-benda dalam accounts. Which is kalau kita tahu accounts ni sebenarnya bila kita bedah betul-betul, banyak fraud yang boleh dilakukan walaupun dia hanya menggunakan duit. Okay, contoh lah. Kalau simpan duit bawah bantal, itu just dia macam simpan duit. Okay. Simpan duit tu macam you simpan emas macam mana? You simpan duit macam tu lah. Tapi kalau you nak bawa masuk duit tu daripada satu sumber luar, you nak bawa masuk ke Malaysia dan you nak halalkan dia, kan?
yang akaun pesisir apa pesisir pantai, betul. Pesisir pantai tu macam mana pula? Maksudnya the same thing or what? Dia pesisir pantai ni dia ada akaun dia dan dia ada business dia. Dia ada location dia, which is ada tempat untuk benda-benda macam tu dia punya tax rate rendah. Swiss account lah selalu orang sebut kan. Selalu orang letak dekat sana sebab account tax rate dia rendah. So dia ada benefit lah. Itu lain. Itu okey daripada membawa benda yang tak wujud masuk ke dalam Malaysia. Which is lepas kes tu sebenarnya baru saya tahu yang kebanyakan bisnes kat Malaysia ni sebenarnya ada je benda yang tak wujud diwujudkan untuk nak bawa masuk duit tu ke dalam Malaysia. No wonder lah kalau saya bila kita buat kita pernah buat transaksi daripada Singapura, daripada Brunei kan. So ada some amount of money yang big amount of money bila nak come in, no wonder pegawai bank akan call. Selagi dia tak dapat call saya, hari tu dekat almost seminggu rupanya dia tak dapat call saya. Nak jadi ceritanya skrin handphone saya retak. So saya tak ada angkat. So dia kata, Cik Lana, this last day tau, kalau tak nanti kita akan reject dan dia kena buat redo balik. Oh ya ke? So kita okey, betul-betul. Saya nanti dia kata minta you sediakan dokumen invoice dan juga dia punya ni item ke apa semua so that we can release your amount money tu. Maksudnya every time benda tu memang bank akan buat ke macam mana? Ataupun dia certain amount saja? Dia bila amount yang besar ataupun dia tiba-tiba sebelum ni you kekerapan biasa you tak buat benda tu. Tiba-tiba you ada satu amount yang besar. Bank buat sebab dia nak sahkan. Dia nak sahkan, kadang-kadang dia nak bantu you. Setengah orang dia digunakan sebagai orang tengah untuk bawa masuk benda-benda tu. So dia nak tengok. Satu kadang-kadang pegawai bank tu sendiri bila tanya you sebenarnya dia nak tengok you tipu ke you betul. Maksudnya legit ke tak kan? Maksudnya from your words sebenarnya dia boleh tahu kalau you macam takut-takut mesti ada something. Maksudnya dia pun on the phone pun dia boleh identify you punya you punya suara, you punya tone, intonasi lah saya rasa kan. Intonasi, right? Wow. Okay. That is my experience lah. Saya kata dia orang every time they have a figure yang besar dia nak bring into Malaysia memang dia akan call dulu lah. I thought that macam benda tu berkala buat recheck. So rupanya memang every time every time. So bila sebut sambung tadi, sebenarnya saya suka lagi nak pasal yang forensik tu. Selain forensik tu apa lagi you bedah-bedah ni? Saya duduk terfikir jugalah bila you talk about forensik, apa yang lagi yang menyebabkan you punya minat tu pergi ke forensik tu, because of that LHDN sahaja ke ataupun memang you nak bantu korang di luar sana? Alright. Sebenarnya kalau cakap pasal account ni, saya buat account, saya dah kenal account, saya dah kenal dokumen ni sebenarnya dari saya dah jam 4. Wow. I'm speechless. Jam 4? Yes. Macam mana? Macam mana you, maksudnya you dah cerita dari jam 4, maksudnya umur masa tu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, 9 tahun macam tu lah. Sebab dah jam 4, I lahir hujung tahun. So masa tu I masih 9 tahun lah. Macam mana I boleh buat account tu? Sebab my father pun tax accountant. So benda kita orang hari-hari, maksudnya apa yang ayah saya ajar, main sini anak-anak semua, tolong susun dokumen. Mula-mula tolong susun dokumen. Letak ni invoice, ni gaji, ni apa macam tu. Masa tu kita tak ada komputer, kita tulis dalam buku. Kalau zaman dulu kan ada buku debit, buku ledger, buku ledger panjang tu. Yang bukan debit and credit tu. Debit credit lah. Debit credit kan keluar masuk tu kan. Yes, dia dah beritahu dah. Ni duit masuk belah sini, duit keluar belah sini. So I dah tahu dah ni duit masuk, ni duit keluar. Masa dah jam 4. So dia apa yang dia ajar kat kita ialah bila you berbelanja you dapatkan resit. Kena tanya. Benda tu mesti dari dah jam 4 dia memang dah ajar kita menulis, catat, tulis sen-sen tu, tulis nombor betul-betul. So kita adik-beradik boleh katakan kita orang kalau maths ni kita orang memang bukanlah kata power tapi kita memang suka numbers. I see. So when we talk about accounting lah. So
the art apa the art of being accounting, which is adakah you kena ada expert in maths ataupun you tak perlu expert in maths sebenarnya you can be accountant. Sebab ada juga kawan-kawan saya yang aku tak expert pun in maths tapi I become a contoh kerani account, become a accountant. Okay, kalau cakap pasal maths tu, keseluruhan tu, maths tu dia ada sebab-sebab dia. Kenapa kita belajar longitude, latitude apa semua tu. Kadang-kadang kita kata dia tak pakai pun bila kita dewasa. Dia tak pakai masa hari-hari, tapi ada benda yang kita kena pakai. Okay, tapi bagi saya lah maths ni dia satu benda yang sebenarnya sangat related to accounting lah. Satu pasal numbers. Kedua pasal keseimbangan. Ketiga pasal materiality, maksudnya kita nak tahu benda tu material ke tidak pada kita. So bagi saya dari kecil maths tu memang dekat dengan saya. Okay, right, banyak. Okay, dia punya explanation panjang. Ni baru nak masuk soalan nombor 2. Ke soalan nombor 2 lah, saya nak tanya soalan. Right. Macam mana nak buat as individual, macam mana nak make sure kita ni sebagai individu ni dia boleh ada fun dalam buat bajet untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang put aside company punya account dulu, ni kita ni as a person ni macam mana kita nak buat account supaya dia menggembirakan kita. Dia tak ada macam alamak kiri kanan nanti tiba tak balance. Okay. Mungkin bila orang cakap pasal accounts ataupun pasal duit, orang akan stres sebab bila duit masuk mesti akan keluar, betul? Betul. Masuk je keluar. Sampai kadang-kadang kita tak boleh nak pegang cash tu. Sebab kita tahu bila pegang cash tu mesti habis. Betul. Okay. So apa yang saya buat macam saya cakap, sebab kita orang dari kecil dah diajar untuk record semua benda. So saya sendiri ada habit ada buku kecil. Buku 35 tu 35 yang zaman dulu. Yes. Sekarang tak ada dah kan? Dia tak ada, tapi I just sekarang memang ada lagi buku 35. 35 tu ada. Kalau cari ada. Cari ya. Tapi I memang ada buku kecil yang I suka tulis semua benda kat situ. Semua benda. Kadang-kadang bukan pasal duit pun, kerja. Lepas tu dia terlalu banyak buku sudahnya. You tahu tak, I punya habit pun dalam my wallet ataupun bag I tu penuh dengan resit. Segala maknanya resit selagi I boleh simpan, I akan simpan. So kalau rajin I akan tampal supaya nanti I boleh scan balik. Okay, I ajar you. Supaya you tak ada, sebab bila you simpan macam tu, sebenarnya kalau you lupa, lepas 5 hari you tengok tulisan dia dah hilang dah. Betul. Okay, I ajar you, setiap kali you membeli, you ambil gambar, masuk kat phone. Lepas tu you nak pergi ke cloud tu, you kena masuk ke cloud kan. So apa yang you boleh buat yang memudahkan, you set up satu group Telegram. Okay. Kalau you tak nak ada orang lain kat situ, you tambahlah sesiapa, lepas tu you delete dia, you duduk dalam group tu. Dan you hantar semua benda dekat situ. Okay. Satu sebab tulisan tu nampak. Kalau you tengok balik dekat documentation, kadang-kadang you tengok apa benda ni? Tulisan dia apa? My staff sampai ada torchlight untuk suluh tulisan tu. Apa dia tulis dekat dokumen tu? Selepas beberapa lama tau. Jadi I memang ajar you buat group, you hantar kat situ. You buat group, you hantar kat situ. So I ada banyak klien I punya dokumen yang diorang share dekat dalam Telegram. So selalu I buka je Telegram tu, I scroll balik. Diorang ni lagi rajin. Macam I suruh ambil gambar je, tapi diorang siap listing. Macam tu lah. You tahu tak sekarang kan, I kan kalau pergi kedai sekarang, nak marah pula kat kedai tu kalau dia tak ada QR code. Betul. Sebab apa? Sebab sekarang I tak perlu nak simpan resit yang banyak. Betul. So everything kalau I guna QR code semua dah ada tercatat di situ. Cuma kadang-kadang apa kelemahan? Ada kelemahan? Bukan kelemahan, sebab kadang-kadang QR code bila dia keluar kat bank, dia keluar nama kedai je. So you kena ingat you sebenarnya pergi berbelanja dekat kedai mana dan belanja untuk apa? Belanja untuk pembelian elektronik ke, pembelian makan ke, beli barang ke. So maybe you kena catat juga lah, sebab kadang-kadang kalau you pergi beli buah dekat R&R, dia nama orang je kan. So you tak ingat ni siapa pula Mariamah ni kan. You tak ingat siapa Mariamah ni. Faham tak? Jadi you kena tulis Mariamah, okay beli jambu. Contohnya macam tu lah. Okay.
So, kita nak masuk soalan ketiga. Okay. Soalan ketiga. I teringat dulu pernah viral. I think few years back yang mana orang mengamalkan dia simpan duit ikut warna. Alright. Ingat? Okay, simpan duit warna. Okay, untuk zaman-zaman sekarang zaman sekarang, apa lagi creative way yang kita boleh save money untuk daily usage? Adakah kita boleh guna apply sama, ataupun you ada another option yang you boleh share dengan audience kita Untuk share simpan untuk duit. simpan duit secara kreatif. Hari tu kan hari tu viral kata simpan duit guna merah, hijau. Okey, duit ni merah untuk pergi melancong. Duit hijau. Tapi seriously I pun buat benda yang sama sebenarnya. Oh, you buat lagi? Maksudnya I simpan duit RM5. You RM5? I simpan duit RM5 sebab satu sebab dia plastik kan. Dia rasa dia pun sedap kan? Betul. Rasa RM5 tu sedap. Sebab tu kadang-kadang kalau raya ni nak raya ni. RM5 the best duit saya rasa kalau Yang nak kita boleh bagi lah. Kita boleh bagi. So kadang-kadang RM5 tu kenapa orang buat cara macam tu lah. Bila RM5 you takkan belanja RM5 sebab you nak simpan. So ada habit macam tu lah. So I simpan lah sebab dia warna hijau kan. Merah tu rasa macam besar sangat. Merah besar. Hijau. Kita start dengan hijau. Okay. Guys, kita start dengan hijau. Apa kata kita viralkan balik? Sebab rasa dah ramai dah kurang. Dulu rasanya banyak video-video yang orang share, saya ni duit RM5 saya. Bila kita tengok dah RM3,000 dah boleh pergi belancong. Macam tu. Okay. So untuk soalan nombor 4. Okay. Boleh tak you share? You share berkenaan kan kita tengah dalam tax season ni kan. Okay. Tax season kan. Saya kira 23 ni tax season kan. Okay. Ada tak interesting story dalam orang kata bila you jaga akaun-akaun tycoon ni, tycoon. Okay. Biasanya kalau I jumpa pembayar cukai yang first time lah. Dia first time dia dah berlalu dah tahun tu. Okay. So dia jumpa kita orang. So dia kata apa yang perlu kita buat. So biasanya dia tak ada dokumen lah. Tapi kita cakap okay dah tak apalah, you bagi dulu bank statement, kita tengok apa yang kita boleh bantu. Dalam masa yang sama kita educate klien untuk simpan dokumen. Macam I lah tu. Okay. Right. Lepas tu bila tahun hadapan dia dah start simpan dokumen. Okay, tapi maybe sebab kita cakap simpan dokumen, simpan semua benda. Kalau you tak tahu, you simpan je. Tak apa, nanti kita tolong kelaskan. Okay. Ataupun ada yang dia cakap tak apalah, I nak belajar simpan. So I beritahu lah macam mana you kena ada file ni kan. Okay, tapi I sebenarnya tak nak membebankan klien. So I cakap simpan dokumen. So yang kelakarnya lepas tahun dia datang, sebenarnya dia datang kertas-kertas tu dengan plastik sampah. Dia simpan semua benda tu dalam plastik sampah. Sebab dia tak tahu nak simpan kat mana satu. Plastik hitam. Kalau plastik hitam glamour masa puasa kan. Betul. Tapi kenapa dia simpan kat plastik sampah? Sebab dia kata nanti tulisan tu tak keluar. Sebab kan warna hitam. Okay. Okay. Dia memang out of box. Okay, dia memang di luar kotak. Okay. Is it betul ke? Tak, maksud I macam janganlah sampai plastik hitam. Okay. Sebab satu dia plastik hitam. Kalau I tak perasan, I takut terbuang. Okay, tak apa. Tahun depan I upgrade. Okay. Tahun depan dia datang dengan satu belanja dekat plastik merah. Lepas tu belanja purchase kat plastik biru. Still plastik hitam. Plastik sampah. Tapi dia berwarna je. So lepas tu I cakap macam ni lah, I bagi you file, you simpan dalam file tu. I bagi setiap coding kan, you simpan macam tu. Macam tu lah. Sebenarnya kalau you bagi dokumen tu dekat klien, dekat accountant, cara macam tu sebenarnya accountant akan charge you mahal. Sebab dia kena buat banyak kerja, which is dia kena sisih ni buat 5S lah. Dia buat 5S, dia kena sisih dulu. Lepas tu baru dia boleh kelaskan, baru dia boleh merekod. Tapi kalau misalnya you dah tolong sisihkan, you dah kelaskan, dia tolong record je. Dan paling terbaru sebenarnya sekarang accounting system ni, kita tak perlu pun nak merekod. Kita ambil je CSV file daripada bank tu, kita masuk je dalam sistem. Kita hanya masukkan dia ke kelas mana saja. Which is accountant pun tak payah menaip dah. Dia just klik okay ni masuk kelas
travelling ni masuk kelas makanan ni. I think masa kita guna Maybank dulu, Maybank bukan MAE. MAE saya rasa kalau kita buka dia dah boleh download CSV, right? Betul. Dulu tak ada kan? Dulu tak ada. Tak tahulah dulu tak ada, tapi masa tu I tak perasan. Lepas tu lama-lama I tengok boleh je CSV, mudah je. Tapi sebenarnya kalau Excel pun dah okey dah. Excel pun okey Okey. So, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Macam mana kita nak boleh tak you share dengan audience kita? Macam mana kita nak less stressful untuk buat tax ni? Sebenarnya tax ni dia kadang-kadang menuntum jiwa you tak. Kalau you tanya I kita kena settle LHDN, kita every time season LHDN kena settle ni, apa lagi kita settle kan? Okay. So macam mana you nak share apa yang you boleh share dengan listener supaya bila kita do this dia tak rasa tertekan. Okay. Sebenarnya kalau I tanya you pasal tax lah kan, apa yang orang tak suka pasal tax? I tak suka buka dia punya online tu, I tak faham apa dia punya. You tahu tak? Dia buka je, okay online, okay my tax. Apa yang ada yang dalam tu? Ni sebenarnya ini figure apa aku nak letak? Ini figure apa pula? Ini pula figure apa pula? Dia bila you, mungkin sebab tu saya kata bila kita tak faham, bila kita pun kita kurang kurang pengetahuan, maksudnya limited kita punya experience dan knowledge tu, dia buat setahun sekali mana ni? Setahun sekali kan? Setahun sekali. So macam mana benda-benda tu yang boleh you share dengan listener kita? Okay, sebenarnya cara paling senang nak kurangkan cukai ialah menyimpan dokumen. Korang dengar tak? Nak kurangkan cukai, sila simpan dokumen. Okay, tahu tak kenapa? Sebab dia memang nampak remeh, simpan dokumen boleh kurangkan cukai, betul? Betul? Tapi sebenarnya dengan simpan dokumen, bila semua documentation tu lengkap, baru you boleh claim all the expenses. Kalau misalnya dokumen tak lengkap, you kata you buat expenses, you ada belanjakan benda tu, tapi you tak ada bukti. So that expenses tak boleh claim. Satu. Kedua, bila you tak cukup dokumen, bila you kena tax audit, you nak buktikan tu, mungkin LHDN takkan terima expenses tu sebab you tak ada bukti kan. So tapi you dah claim dalam account. So benda tu akan menyebabkan you kena penalty. Faham tak? Jadi bila you simpan dokumen, sebenarnya you jimat you tak kena penalty. You boleh justify kenapa you belanja benda tu. Kita berbalik macam tadi lah yang you share tadi. Yes. Nak mudah, you snap, you buat group Telegram. Betul. Diri you sendiri. You snap gambar, okay, mesti masuk dalam tu. Boleh tengok balik kan. So ada lagi. Maksudnya kalau you tak simpan dokumen, you akan didenda. Sebab you tak simpan benda tu. Sebelum tu I nak beritahu, dalam tax, dalam accounting ni, you nak kena simpan dokumen tu 7 tahun. Jadi you bayangkan, dia bukannya you tutup account sekarang, LHDN datang esoknya. Okay, dia akan datang selepas 3 tahun, 4 tahun, dan dia nak check account yang 3-4 tahun. So you kena simpan dokumen tu lama sebab mungkin dia datang selepas 5 tahun. Kalau you tak simpan kat situ, you dah ada satu kesalahan, which is you tidak menyimpan dokumen. So you kena penalty. Sebab tu I cakap dia punya konteks, dia punya tips kat sini ialah simpan je dokumen. Kesalahan tak bayar tax, Yes. kesalahan tak simpan dokumen, apa lagi kesalahan? Kesalahan tak hantar borang. Tak hantar borang. 3 kesalahan. Itu dah halal ni. Ada lagi. Ada Kesalahan lagi. kalau misalnya you pindah rumah pun you tak beritahu LHDN, kesalahan tidak mengemaskini maklumat pun kena. 4. Kalau you kata tak nak pergi luar negara lah, nak lari lah, Malaysia ni banyak sangat cukai. You lari dari ke luar negara, meninggalkan negara dengan tidak membayar cukai, kena lagi. Kena charge lagi. Betul dah, 5 betul dah. Banyak. Oh wow. Seriously. So guys, sebenarnya silet-silet ni, kalau korang tahu, Suzana dia ada kelas kan? Ada akademi. Akademi, ada akademi tau. So guys, korang boleh saya rasa every week kan? Every week, setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis ada kelas. So guys, korang kena pergi kelas ni. Serius. Okay, untuk soalan ke-6. Okay. What are some common money mistake people make
that are easy avoidable. Maksudnya apa yang apa common money mistake yang orang selalu buat, apa yang selalu dia orang tersalah buat? Okay. Bukanlah tersalah buat, tapi maybe orang tak faham satu benda. Okay, bila kita buat bisnes, kita ni owner ataupun business owner, dia selalu rasa itu duit dia, which is sebenarnya tak betul. Sebab business dengan owner sebenarnya separate legal entity. Even itu you enterprise ke, you Sdn Bhd ke, you partnership ke, dia still you kena asingkan personal dengan business. Maksudnya you tak boleh lah claim belanja sekolah anak dekat situ. You dah keluarkan duit daripada bank, you still kena record. Tapi dia akan menjadi expenses yang tak dibenarkan. Okay. Contohlah experience saya, saya share experience saya yang mana saya pernah, ada kawan saya ni lah, ada seorang ni, dia cakap macam ni kat saya, awak ni nak buat bisnes, awak ingat jangan nak jadi, nak merompak duit bisnes awak sendiri, boleh tak? Macam tu lah. So how you want to grow kalau you dah asyik keluar masuk. Betul. So betul, after sometime yang bila saya dah improve saya dari segi penyusunan, dari segi penyelarasan accounting, dari segi penyimpanan apa semua tu, alhamdulillah we are growing. Dan of course dia ambil masa lah untuk kita recover. Bila contohlah pindah kilang kan, recovery tu memang saya kena hadap lah sekarang kan. Betul. Okay, so we have another question for you. Okay. Boleh tak you share tip macam mana nak manage your finance untuk orang couple? Untuk orang couple? Supaya dia boleh maintain dia punya romance supaya dia tidak bergaduh. Okay. Gitu. Alright. Tips okay. pada dia ni. Okay, I tak tahulah kalau nak bagi tips pada couple. Okay. Tapi sebab saya berpartner dalam bisnes, okay. Apa yang kita buat ialah saya dan partner saya, kita tak ada ciri-ciri yang sama. Okay. Langsung tak ada sama. Okay. Contohnya dia suka macam ni lah, online, live. Saya tak suka. Bukan saya tak suka, saya mungkin pemalu sikit. Mungkin orang yang nampak mungkin saya boleh bercakap, tapi saya maybe saya suka physical. Saya tak suka live. Saya tak suka, dulu saya tak ada social media dulu. Okay, kita memang sangat lain. Lepas tu dia sangat strict. Orang maybe nampak saya macam orang yang strict, tapi sebenarnya saya ni lenient. Macam boleh lah, oh okay ni boleh lah, boleh. Asalkan you ada justification, saya okay. Lepas tu banyak benda yang kita tak sama, which is membuatkan kita sebenarnya satu tak bersaing, kedua kita mungkin compliment kot. Macam contohnya dia buat benda yang saya tak buat, saya buat benda yang dia tak buat. So kalau dalam pengurusan bisnes pun sebenarnya untuk keputusan satu benda bila kita nak buat untuk bisnes kan, contohnya nak bagi gaji dekat staff, nak naikkan gaji dekat staff. Saya tak ambil, bukan tak ambil kisah pasal benda tu, tapi dia akan fikir sebab dia memang orang yang lebih fikirkan muamalah kita orang punya staff. Jadi I bukan tak fikir, tapi dia selalu cakap okay, kita bagi staff macam ni, kita bagi staff macam ni, kita bagi staff macam ni. Okay, saya sebagai partner, saya menghormatilah. Saya rasa macam bila saya selalu nampak apa yang positif dalam apa yang dia cakap. So dalam dengan cara macam tu, saya rasa you akan macam sama-sama enjoy buat business and uruskan the finance. Finance macam contohnya dia akan beritahu saya, dia akan remind saya, okay, kita perlukan duit ni untuk bayar ni. So I kena bukanlah I kena cari jalan, tapi I selalu macam kena fikir, oh okay, I kena buat macam ni sebab dia dah bagi tahu saya kita perlukan jumlah ni untuk buat benda ni, macam tu. So kita tak kacau role masing-masing tau. Dia buat kerja dia, saya buat kerja saya, dan saya rasa macam benda tu lagi cepat. Okay, so berbalik kepada soalan kita, kita ada banyak soalan sebenarnya. Kita dah tinggal lagi 2 soalan. Alright. Okay, we talk about unjuran lah. Dan perniagaan kita perlu ada unjuran pembelanjaan, betul? Okay, betul. Tadi you sebut tadi berkenaan dengan macam mana you nak plan kan? Right. Betul.
So selalunya unjuran ni kita belajar masa zaman saya dulu, saya belajar ETR, kita panggil ETR, entrepreneur punya kelas. ni lah. So macam mana kita nak bagi seronok. Kadang-kadang dia tengok unjuran ni, betul ke unjuran yang kita buat ni? Okay. So bila kita naik macam contoh depreciation untuk machinery, kita kena reduce every year 50% Tengok aset. Tengok aset. Dia ada 10%, So, ada 20%. adakah benda tu wajib ataupun you rasa benda tu as benda yang patutnya sebagai guideline kepada usahawan? Okey, sebenarnya dia ada dua benda kita kena tahu. Satu, aliran tunai. Okey, kedua, penyata kewangan. Okey, aliran tunai tu maksudnya yang duit hari-hari. Sebenarnya kalau orang cakap pasal untung ke rugi, apa yang saya nampak lah, sebenarnya usahawan ataupun owner, business owner, dia nak tahu duit ada kat bank berapa, supaya dia boleh rolling benda tu berapa duit, cukup tak dia nak bayar benda yang ada, yang perlu dia bayar. Okay, that is aliran tunai. Dia tak sama dengan penyata kewangan. Okay, penyata kewangan tu bila kita kira untung, rugi, lepas tu aset kita, liability kita, maksudnya apa hutang kita yang kita kena bayar lah. Itu lain, dia dua set benda yang lain. Okay, benda tu dua-dua penting. Satu, sebab kita nak tahu cukup tak duit untuk rolling kita punya expenses. Kedua, dengan adanya profit ataupun loss, kita akan tahu bisnes kita tu sebenarnya sihat ke tidak. Sebab kalau kita tak sediakan benda tu, contoh you tak tahu, you dah 5 tahun, 6 tahun you buat bisnes, you tak tahu sebenarnya you profit ke loss. Okay, apa matlamat ataupun goal yang you nak kejar sebenarnya kalau you tak nampak benda tu. So unjuran ni penting supaya kita boleh tengok kita punya bisnes ni kat mana, dia menaik ke, makin menurun ke, ataupun dia perlukan fund ke, ataupun dia sebenarnya perlukan lebih aset ke, dia perlukan kena bayar hutang banyak-banyak ke. So perlulah kita boleh tengok. Lagi satu, I rasa lah, okay, sebagai accountant, I senang nak explain to client bila dia tengok dia punya movement business. Bila dia tengok hari-hari lah. Okay, di tahun pertama ini dia punya level. Di tahun ketiga dia dah level macam ni. Di tahun kelima dia sebenarnya dah naik. So dekat situ dia boleh tahulah sebenarnya bisnes dia tu boleh grow ataupun maybe tak grow. Okay. Banyak ilmu Saya rasa hari ni banyak yang you share. Saya rasa our listener, we hope that you guys dapat sebanyak yang boleh input ni. Okay, kita ada last soalan last soalan. Ialah bermain dengan numbers almost every day. How you stay motivate? Dan macam mana you nak share to our audience, our usahawan kat luar sana, supaya dia macam mana dia orang nak stay motivate, supaya dia orang ni menjaga account, supaya they have a good account. Okay, macam ni I selalu nampak mungkin orang tak tahu bila kita buat bisnes tu, bila kita, okay, katalah kita dah dapat profit, benda tu untuk apa? Okay, sebenarnya kalau kita dapat profit, at least lah kita dapat profit kecil pun ke sikit ke banyak ke kan. Okay, katakanlah kita dapat profit, lepas tu kita boleh share dengan staff. Okay, dengan cara tu staff pun akan lebih suka kerja lah dengan kita. Tak adalah dia rasa macam every year bos je yang dapat semua benda. Okay, so kalau kita buat benda tu, maksudnya kadang-kadang I ni, apa yang motivate I macam mana I buat bisnes ni adalah sebab staff tu. Sebab I nampak staff tu suka bekerja dengan kita. Dan contohlah macam kita baru 3 tahun. Lepas tu kebanyakannya orang macam sedikit terkejut bila saya cakap kita punya team dah 12. So macam orang cakap, oh besar juga you ni. Sebab sebenarnya I nampak, maybe lah, I tak tahulah, tapi I rasa lah ramai orang maybe suka bekerja dengan kita orang sebab kita ada benda-benda benefit to staff. Okay, so macam nanti untuk next session kita boleh share macam mana you bagi benefits to staff nanti. Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay guys. Okay. Untuk sesi kali ni, sesi kali ni dia lebih kepada accounting yang betul. Alright. Kita nak share sebab tengah season LHDN apa semua ni. So guys, we hope that
you guys dapat input sebanyak yang boleh, dan saya harap kita punya podcast next time kita akan appearkan lagi you sekali jangan lupa kita akan appearkan you juga. InsyaAllah Okay. boleh. Tapi next topic Okay, boleh boleh. So guys, jangan lupa untuk hadir ke kelas Cik Suzana ni. Okay, kelas dia berada di Wangsa Maju Wangsa Maju setiap hari Khamis. Okay, daripada tapi untuk bulan 2 ni, Aha. 24 hari bulan 2 dan 2 hari bulan 3 kita ada kelas hari Sabtu. Oh. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila orang tanya kita kan, kenapa kelas hari Khamis? Kita orang nak pergi juga kelas. Tapi sebab hari bekerja. So kita buat 2 kelas special ni untuk orang yang selalu komplain tak dapat pergi kelas hari Khamis. So boleh datang kelas hari macam Sabtu. kawan saya lah hari tu lah. Dia kerja. Okay. So Sabtu lah dia boleh. Boleh. So hari Sabtu tu kelas daripada pagi sampai petang ke atau half day juga? Okey, pagi sampai petang. Ada lunch. Sebenarnya kita punya kelas setengah hari pun ada sarapan. Serius, saya tak tipu. Memang ada sarapan, ada nasi lemak, free flow air coffee, free flow air coffee. Saya kata korang tak rugi tau. Bayar RM150 je. RM150. Betul? RM150. Tapi hari Sabtu tu kelas tu 300. Sebab dia full day. Kelas kelas hari Sabtu 300. Dan kita sebenarnya ada game. Memang ada game. Saya dapat duit banyak. Tim saya dapat duit banyak, okey. Masa main game tu. Yes. Okey, by the way, insya-Allah bulan kita saya dah memang bersama dengan Puan Suzana untuk orang-orang di Negeri Sembilan. So kita akan buat sesi kelas juga. Okay. Cuma saya nak cari masa Cik Suzana kita yang mana dia boleh turun ke Dr. Kayu. Kita ada kelas dekat atas tu. InsyaAllah boleh. InsyaAllah kita nak panggil, nak jemput dia. Ni khas untuk orang Negeri Sembilan, orang Matin supaya dekat lah. Okey. Betul? Betul. Kadang-kadang nak pergi, saya hari tu travel nak pergi daripada Majam nak pergi ke Wangsa Maju tu, it takes me 1 hour lebih lah. Alright. 1 hour lebih. So we need to bertolak pukul 7 something like that lah. Supaya nak boleh sampai pukul 9. Itu baru semangat. Semangat. Betul, semangat. Okay, thank you very much. Alright. Cik Suzana, Terima Ana. kasih. Thank Terima you kasih tau. Cik Liana. Jemput saya. Kita untuk kali ni podcast kita banyak rakaman. So guys, kita akan ada banyak lagi topik bersama dengan bicara. Okay, nantikan kemunculan kita minggu depan. Jumpa korang lagi.